Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan soalan Apul dan PKK. Okay, ini adalah soalan sebenar SPM. Okay, arahan dia, anda dikendaki menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2022 dan PKK 30 September 2022. Okay, kita tengok maklumat tambahan. Kadar faedah simpanan tetap adalah 6% setahun. Okay, ni ayat sambungan dia lah. Faedah terus ke dalam akaun bank perniagaan pemilik pada akhir setiap 3 bulan. Okay, faedah suku tahun faedah bagi suku tahun sehingga 30 September 2022 belum lagi diterima. Okay, kita buat dulu garis masa. Okay, bila kita mula, tempoh perakaunan kita bermula pada 1 bulan 10 2021. Okay, sampai 30 September 2022. Ini adalah tempoh perakaunan semasa kita. Okay, dia kata faedah bagi suku tahun sehingga 30 September belum lagi kita terima. Okay, maksudnya suku tahun adalah 3 bulan sehingga 30 September. Maksudnya 3 bulan terakhir. Okey, 3 bulan terakhir 1, 2, 3 kita belum terima. Okey, jadi kita kena cari dululah berapa faedah yang kita terima untuk setahun. Okey, faedah simpanan tetap yang kita terima untuk setahun. Okey, 6% darab berapa simpanan tetap kita? 12,000. Okey, jadi faedah simpanan tetap kita yang kita patut terima untuk setahun adalah 6% darab 12,000. Okey, adalah 720. Okey, 720 ni untuk setahun. Jadi, dia kata kita belum terima 3 bulan terakhir. 720 untuk 12 bulan. 1 bulan 720 bahagi 12, 60. Yang belum terima 3 bulan terakhir. So, 60 darab 3. 180. Okey. Tengok kat sini. Faedah diterima 540. 540 telah diterima. Kita belum terima 180. Okey. Hasil belum terima mestilah kita tambah dengan hasil dia ni lah. Faedah diterima ni hasil. Yang belum terima 180. So kita perlu tambah. Sebab sepatutnya kita terima 720. Okey. Okey, jadi kita bukalah faedah simpanan tetap belum terima. Okey, berapa? 180. Okey. Terlalu besar. Okey. Seterusnya ni nombor 2 ni. Nombor 2. Okey, Izzatu mengambil barang niaga 815 untuk kegunaan sendiri. Apabila kita ambil barang harta syarikat ataupun duit syarikat, duit perniagaan atau barang atau aset perniagaan untuk kegunaan kita sendiri atau keluarga, itu kita panggil sebagai ambilan. Okey? Bila kita ambil harta perniagaan untuk kegunaan sendiri atau keluarga, kita panggil ambilan. Jadi automatik ambilan bertambah. Okey. Ada tak ambilan dalam ni? Okey, tengok, carilah. Okey, kalau tak ada kita tambahlah. Okey, ambilan. Okey, ambilan berapa? 815. Okey. Bila kita ambil barang niaga perniagaan akan berkurang. Okey, barang niaga ni duduk kat mana? Okey, barang niaga. Stok awal pun barang niaga. Belian pun barang niaga. Stok akhir pun barang niaga.
Tapi yang terjejas adalah belian. Okey. Bila kita ambil barang niaga, maka belian berkurang. Okey, belian. Mana cari belian? Okey, belian berkurang. Sebanyak berapa kita ambil barang niaga? 815. Okey, 815. Seterusnya, dua kali dah. Dah dua kali catatan ni. Okey, dah dua catatan. Okey, seterusnya. Izzatu telah menjelaskan akaun belum bayar dengan menggunakan cek peribadi. Maksudnya cek peribadi, duit dia sendiri, bukan duit perniagaan. Okey, bila kita guna harta milik kita sendiri, untuk perniagaan, automatik modal perniagaan akan bertambah. Okey, ingat. Apabila kita guna harta kita sendiri untuk perniagaan, maka modal perniagaan automatik akan bertambah. Okey, kita panggil modal tambahan lah. Okey, jadi modal tambahan sebanyak 1325. Sebab apa? Sebab kita guna harta kita sendiri, duit kita sendiri untuk perniagaan, untuk bayar hutang perniagaan. Okey, menjelaskan ABB. Jadi ABB kita berkurang. Okey, ABB kita berkurang. Mana akaun belum bayar? Okey, ABB kita berkurang sebanyak 1325. Sebab apa? Sebab kita bayar. So ABB kita berkurang lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni agak susah lah sikit. Okey, kita padam dulu yang ni. Okey, susut nilai mesin adalah pada kadar 20% berasaskan kaedah garis lurus. Okey, susut nilai dikira atas bulan pegangan aset bukan semasa berkenaan. Maksud dia, susut nilai ni dalam tempoh semasa, dalam tahun semasa. Okey, dikata dikira atas bulan pegangan aset bukan semasa berkenaan. Maksudnya, dalam tahun tu sampai adakah setahun kita memiliki aset tersebut? Okey, kalau hanya 3 bulan je kita memiliki aset tersebut, maka kita kena ambil 3 bulan lah, bukan setahun. Okey, maksudnya ada sesuatu yang berlaku dekat sini. Okey, cuba kita tengok maklumat tambahan berikutnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia bagi tahu kita atas bulan pegangan aset bukan semasa. Maksudnya ada sesuatu yang berlaku. Okey, kita tengok maklumat tambahan seterusnya. Pada 1 Januari, sebuah mesin telah dijual. Maksudnya ada mesin yang kita dah jual. Maksudnya kita tak milikilah mesin tu sebab kita jual. So kita cari dulu. Okey, kita balik semula maklumat tambahan atas dia. Okey, yang ni lah. 20% berasaskan garis lurus. Okey, kita ada mesin kita keseluruhan mesin kita ni. Tapi kita ada jual. Okey, kalau kita nak tolak mesin kita, kena harga kos. Okey, jadi yang kita jual harga kos dia adalah 14,000. Kita nak cari susut nilai, mesti ambil harga kos. Okey, kita kira dulu susut nilai untuk mesin yang kita miliki setahun. Okey, berapa nilai mesin yang kita miliki setahun? Kita kiralah 39 keseluruhan dia. 39,390 keseluruhan. Tapi kita dah jual 14,000. So kita kena tolak 14,000. Kita tolak 14,000. Jadi yang kita miliki setahun, nilai mesin yang kita miliki setahun adalah 25,390. Semula kita ada keseluruhan mesin 39,390. Tapi kita dah jual 14,000. Okey, kita dah jual mesin yang bernilai 14,000 pada 1 Januari 2022. Iaitu pada tempoh semasa. Okey, kita jual ni kat sini.
1 bulan 1 2022. Maksudnya kita jual dalam tempoh semasa. Jadi kita tak boleh ambil kira lah kita dah jual. So mesin yang kita miliki untuk 12 bulan hanya 25390. 39390 tolak 14,000. So kira yang ni dulu. 20% darab 25390. Okey, 5078. Okey, ini untuk susut nilai untuk mesin yang kita miliki untuk 12 bulan setahun. Okey, jangan lupa cari juga susut nilai untuk mesin yang kita jual. Kenapa kena cari susut nilai untuk mesin yang kita jual? Sebab kita sempat guna dari 1 bulan 10 2021 sehingga 1 bulan 1 2022. Okey, berapa bulan kita sempat guna? Berapa bulan dalam tempoh semasa kita sempat guna mesin tersebut? Yang 14,000 tu. 10, 11, 12. 3 bulan. Kenapa bulan 1 tak kira? Sebab kita dah jual 1 bulan 1. So, kita tak kira lah bulan 1. So, kita miliki mesin yang 14,000 hanya 3 bulan per 12. Sebab tu kita kena tetap kira susut nilai untuk 3 bulan tersebut. Okey, jadi kira 20% darab 700. Okey, untuk mesin yang kita pegang, yang kita miliki 3 bulan tu, nilai susut nilai dia adalah 700. So, berapa total susut nilai untuk tempoh semasa antara 1 bulan 10 sehingga 30 bulan 9? Berapa susut nilai dalam tempoh semasa kita? Tambahlah 5078 tambah 700. Jadi, total susut nilai kita adalah 5778. Okey, ada tak susut nilai kat sini? Tak ada. Susut nilai mesin tak ada. So, kita kena tambah susut nilai mesin. 5778. Okey, bila ada susut nilai yang baru, kita kena tambah dekat susut nilai terkumpul mesin. Berapa? 5778. Okey, selesai untuk maklumat tambahan yang ni. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni. Okey. Okey, kita buat kat sini. Okey, yang ni. Pada 1 Januari, sebuah mesin telah dijual. Okey, yang tadilah. Mesin yang harga kos dia 14,000, kita jual dengan harga 7,000. Okey, untuk pelarasan aset bukan semasa, pelupusan aset bukan semasa. Bila kita jual ABS kita panggil pelupusan lah. Okey, untuk pelarasan ni awak kena ambil kira 4 perkara. Okey, 4 perkara. Nombor 1, aset bukan semasa berkenaan. Nombor 2, untung atau rugi pelupusan. Nombor 3, okey, nombor 2 kalau ikut susunan dia. Okey, nombor 2 adalah susut ni, kena cari susut nilai terkumpul aset yang kita lupus. Ya, yang kita lupuskan. Okey. Yang ketiga, kita kena cari sama ada kita dapat untung atau rugi atas pelupusan aset tersebut. Okey, dan yang keempat, tunai atau bank yang kita terima hasil kita jual, hasil kita lupuskan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok ABS dulu, aset bukan semasa. Aset bukan semasa yang kita jual adalah mesin. Okey. Okey, kita ada mesin pada awal 1 Oktober, kita ada jumlah mesin kita adalah 39390. Okey. So, kita dah jual mesin tersebut
pada 1 Januari 2022. Kita kena tolak lah. Jadi mesin kita tinggal berapa bila kita dah jual? Mesti tolak dengan harga kos. Harga kos mesin berkenaan adalah 14,000. So tolak 14,000. Mesin kita berkurang. Sebab apa mesin berkurang? Sebab kita jual. Okey, selesai nombor 1. ABS selesai. Yang kedua, kita kena cari susut nilai terkumpul untuk aset yang kita lupuskan. Okey. Susut nilai terkumpul mesin yang kita lupuskan adalah bernilai 14,000. Harga kos dia 14,000. So kena carilah berapa susut nilai terkumpul untuk 14,000 ni. Okey, cara dia mesti cari dari tempoh kita beli mesin tersebut. Okey, mesin tersebut dibeli 1 Julai, 1 bulan 7. Okey. 1 bulan 7 2020 sampai ini tempoh beli. Ini kita beli. Kita beli mesin yang nilai dia 14,000 adalah pada 1 bulan 7 2020. Kita jual dia pada 1 Januari 2022. So, kita kena cari susut nilai terkumpul dari tempoh kita beli sampai tempoh kita jual. Okey, macam mana nak cari susut nilai terkumpul? Kita kena cari susut nilai dari tahun kita beli sampai kita jual. Okey. Contoh, susut nilai 1 bulan 7 2020 setahun. Okey, sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 30 bulan 6, 2021 cukup setahun. So, susut nilai untuk tempoh ni berapa? Okay. Kita tetap guna 20%. Okey? Ni 20%. Sebab apa? Prinsip apa? Ketekalan. Okey? 20% garis lurus. Okey? Kena guna kaedah yang sama lah. Garis lurus. Sebab prinsip ketekalan ni. Okey, 20% darab berapa nilai dia? 14,000. Ini adalah tahun pertama kita beli mesin yang bernilai 14,000. Okey, so berapa susut nilai dia? Okey, susut nilai tahun pertama 2,800. Okey, susut nilai untuk tempoh seterusnya dari 1 bulan 7 2021 sampai okey, kalau setahun 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 bulan 6 2022 kan. Tapi kita jual 1 bulan 1 2022. Maksudnya tak cukup setahun. Okey. So berapa je tempoh ni? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1 tak kira, 1 bulan 1. So hanya 6 bulan. Okey. So kita cari susut nilai untuk yang ni. 20% darab 14,000 darab 6 per 12. Sebab tak cukup setahun. Okey. 20 darab 14. Okey, 1,400. Okey. Susut nilai tahun pertama. Ini susut nilai tahun pertama. Ini susut nilai tahun kedua. Untuk cari keseluruhan susut nilai terkumpul, kita tambahlah susut nilai untuk tahun kita beli, itu tahun pertama, dan tambah susut nilai tahun kedua. Bila kita tambah susut nilai itu, dia jadi susut nilai terkumpul. So, 2,800 tambah 1,400 adalah 4,200. Okey? Okey. Okey, kita tengok yang ni. Kenapa yang 5778 ni bukan SNT? Kenapa kita panggil susut nilai? Sebab dua-dua ni adalah tempoh yang sama. Setahun. Tahun yang sama. Sebab tu dua-dua ni adalah susut
susut nilai. Hasil tambah 2 ni pun kita panggil susut nilai. Sebab dia tempoh yang sama, setahun. Okay? Yang ni tahun yang berbeza. So, bila kita tambah 2 ni, dia jadi susut nilai terkumpul. Okay? Okay. Ini 4,200 adalah susut nilai terkumpul untuk mesin yang kita jual. Mesin mana yang kita jual? Yang nilai kos dia 14,000. So, susut nilai terkumpul dia 4,200. Bila kita jual mesin tersebut, kita dah tak perlu tanggung susut nilai terkumpul dia. So, kita kena hapuskanlah SNT dia. So, kita hapuskan. Okay. Okay, SNT dia. Okay. Okay, kita pun tolak lah. SNT susut nilai terkumpul mesin ni. Kita tolak berapa tadi? 4,200. Kenapa tolak? Sebab bila kita jual mesin tersebut, kita dah tak perlu tanggung SNT dia. Okay, kita hapuskanlah susut nilai terkumpul dia. Okay. Okay. Okay, dah siap. Nombor 2, dah selesai. Okay, nombor 3. Untung atau rugi atas 10%. Bila kita jual, kita dapat untung atau kita dapat rugi. Okay, untuk nombor 3. Untuk nombor 3, kita jual dengan harga RM 7,000. Okay, sebenarnya nilai dia, okay, nilai dia sebelum jual tu berapa? Okay, nilai sebenar 14,000. Tapi ingat, dia ada susut nilai terkumpul. So, kita tolak dulu susut nilai terkumpul dia, iaitu 4,200. Jadi, nilai bersih dia 14,000. Tolak susut nilai terkumpul. Nilai dia sebenar adalah 9,800. Sebenarnya, mesin tu nilai dia 9,800. Tapi kita jual dengan nilai 7,000. Maksudnya, kita dapat rugi. Okay, kita rugilah. Kita jual rendah daripada nilai yang kita boleh jual. Okay, 9,800 ni nilai bersih dia. Kita boleh jual dengan harga atas daripada 9,800. Tapi, kita jual dengan harga 7,000. So, kita dapat rugi. Rugi atas pelupusan. Okay, berapa kita rugi? 9,800 tolak 7,000. Okay, kita rugi 2,800. Okay, ada tak rugi dalam ni? Okay, ada tak rugi atas pelupusan dalam ni? Carilah. Tak ada kan? So, kena tambahlah. Tambah item rugi atas pelupusan mesin. Okay, berapa tadi? 2,800. Okay. Okay, dah selesai untung atau rugi atas pelupusan. Okay, tunai atau bank yang kita terima hasil kita jual. Okay, awak jangan lupa baca ayat sampai habis. Tunai tersebut telah digunakan oleh Izzatul untuk tujuan peribadi. Okey, masuk kat sini, tunai tu milik perniagaan, tapi pemilik dia dah guna untuk tujuan peribadi. Apa maksud dia? Tujuan peribadi, kegunaan peribadi. Dia ambil harta perniagaan untuk kegunaan peribadi. Itu adalah ambilan. Berapa nilai yang dia terima hasil jualan dia? 7,000. Bila dia ambil 7,000 tu untuk kegunaan peribadi, itu adalah ambilan. Jadi, ambilan ditambah sebanyak 7,000. Okey. Tunai tersebut telah digunakan. Okey. Okey, dah selesai. Okey, tunai dan bank ni dah selesai sebab kita tukar kepada ambilan. Sebab apa? Sebab kita guna untuk kegunaan peribadi. Okey, duit tersebut kita guna untuk kegunaan peribadi. Okey, seterusnya. Susut nilai kenderaan adalah 25% setahun. Okey, berdasarkan kaedah baki berkurangan. Jadi 25%. Okey, berapa harga kos kenderaan? Okey, harga kos kenderaan 21,320. Kaedah baki berkurangan kena tolak dulu dengan susut nilai terkumpul yang sedia ada lah, yang sebelum ni, iaitu 8,520.
So, berapa susut nilai kenderaan kita? Okey, yang keluar daripada formula adalah susut nilai. Okey. 1320 tolak 8520 darab 25. Okey, 100. Okey, so susut nilai kenderaan kita adalah 3,200. Okey, susut nilai kenderaan ada tak dalam ni? Okey, tak ada kan? Hanya ada SNT saja. So kita kena wujudkanlah susut nilai kenderaan. Okey, berapa susut nilai kenderaan kita? 3,200. Apabila kita cari susut nilai, maka susut nilai terkumpul pun kita kena tambah dengan susut nilai yang baru kita cari itulah 3,200. Okay. Next. Okay, seterusnya pada 30. Okay, bila ada tarikh ni senang kita buat garis masa lah. Okay, kita buat garis masa. Senang nak tengok. Okay, bermula tempoh semasa kita bermula 1 bulan 10 21 hingga 30 bulan 9 22. Okey, pada 30 November 2021, 30 November 30 bulan 11 21, kita telah terima duit. Okey, kita terima tunai atas hutang yang telah pun dihapus kira. Hutang tu telah dihapus kira bila? 30 September 21. Sebelum tempoh semasa. Maksudnya tempoh sebelum ni lah. Tempoh perakaunan sebelum ni kita dah hapuskan hutang tersebut. Bila kita hapuskan hutang tersebut, kita panggil itu adalah hutang lapuk. Okey. Untuk tempoh perakaunan sebelum ni kita dah declare 2380 tu adalah hutang lapuk. Tiba-tiba dia bayar 30 bulan 11 2021. Okey, contohlah. Ali adalah akaun belum terima kita. Okey, dia tak bayar. Jadi kita declare lah hutang Ali sebagai hutang lapuk pada tempoh perakaunan sebelum ni. Okey, tiba-tiba pada tempoh perakaunan semasa iaitu 30 bulan 11 2021, anak dia datang bayar hutang tersebut. So itu adalah hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih lah. Tiba-tiba dia datang bayar. Yang tadi kita declare hutang lapuk jadi hutang lapuk terpulih iaitu 2380. Okey, kita baca lagi ayat dia sampai habis. Tunai tersebut telah digunakan untuk bayaran sewa. Kita terima 2380. Okey, sebagai hutang lapuk terpulih. Okey, kita catat dulu. Okay, dalam ni ada tak hutang lapuk terpulih? Tak ada. So kita kena wujudkan hutang lapuk terpulih. Okey, wujudkan hutang lapuk terpulih 2380. So kita terima duit. Okey, kita terima duit 2380. Namun duit tersebut kita telah guna untuk bayar sewa. Okey, bila kita bayar sewa itu adalah belanja. Okey, menunjukkan belanja kita bertambah lah. So belanja sewa kita bertambah. Okey, kita bayar menunjukkan belanja kita bertambah. Okey, so belanja sewa kita bertambah sebanyak 2380. Okey, kita catatlah sebab apa? Sebab dia kata semua urus niaga belum lagi direkodkan dalam mana-mana buku. Dia tak rekod lagi hutang lapuk terpulih, dia tak rekod lagi belanja sewa. So kita rekod. Tadi kita dah rekod. Okey, selesai untuk pelabasan. Okey, seterusnya sambung kita buat upload lah akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2022. Okey. Tulis nama perniagaan Izatu, tulislah akaun perdagangan dan untung rugi, tulis salin je balik arahan dia ni Okey. Salin je balik ni. Okey. Kita bermula dengan jualan. Okey, jualan.
Okey, jualan kita, carilah dalam ni. Berapa jualan kita? 89490. 89490. Okey, tolak pulangan jualan. Okey, kita cari dalam ni. Ada tak pulangan jualan? Cari. Tak ada. Kalau tak ada, tak payah buat. Okey. So, maksudnya tiada pulangan jualan. So, 89490 ni jualan bersih lah. Okey, jualan. Tolak kos jualan. Macam mana nak dapat kos jualan? Stok awal. Okey, tengok stok awal. Kat mana stok awal? Okey, tengoklah tarikh ni kan, tarikh awal tempoh perakanan. So, stok awal dalam ni lah. Inventory ni stok awal lah diguna inventory awal. So, kita tiru je dia. Kita kena ambil perkataan inventory lah. Inventory awal. Okey. Inventory awal dia 10,620. 10,620. Okey. Stok awal, inventory awal tambah belian. Okey. Okey, macam mana nak cari inventory awal ni, kita nak tambah dengan kos belian. Macam mana nak cari kos belian? Okey, so belian. Okey, mana belian? Okey, ni belian. Okey, betul. Calculator. Okey. Belian 19,770 tolak dengan 815. Okey, belian kita adalah 18,955. Okey, belian tolak pulangan belian untuk dapatkan belian bersih. Okey, pulangan belian kita adalah 1410. 1410. Okey. Belian tolak pulangan belian, dapat belian bersih lah. Okey, belian bersih kita adalah 17,545. Okey. Belian bersih, okey, tambah dengan Audi untuk dapat kos belian. Audi tu apa? A, angkutan masuk. U, upah atas belian. D, duty atas belian. Okey, duty atas belian ni macam cukai lah. Cukai atas belian, cukai import contohnya. I adalah insurans atas belian. Kesimpulannya, Audi ni item-item yang menyebabkan nilai belian kita bertambah. Contoh, awak beli barang niaga, nilai dia 300. Tapi awak dikenakan cukai ke atas barang tersebut sebanyak 100. Jadi awak kena bayar 3,100. So, Audi menyebabkan nilai belian kita bertambah. So, carilah dalam ni, ada tak Audi? Okey, cari. Ada tak angkutan masuk, upah atas belian, apa lagi? D, duty atas belian atau cukai atas belian, cukai import ke. A itu insurans atas belian. Okey, cari. Okey. Kat sini upah sahaja. Upah sahaja adalah belanja. Kalau upah atas belian, kita kira Audi. Okey. So, tak ada Audi. Bila tak ada Audi, okey, belian bersih ni letak dekat sini. Kita letak dekat laju nombor 2. Sebab apa? 18,955 tolak 1410. Kita letak dekat sini lah. Sebab apa kita letak dekat sini? Sebab kita nak tambah dengan stok awal. Okey, stok awal tambah belian bersih. Kalau kita nak tambah dengan sesuatu, kena letak dekat laju dia lah. Belian ni kita nak tambah dengan stok awal. Nak tambah dengan inventory awal, nama lain dia. So, kena letak laju yang sama. Okey, so tambah 28,165. 28,165. Okey, stok awal, okey, tambah belian. Kita akan dapat kos barang untuk
dijual. Okey, kebut kita panggil. Kos barang untuk dijual. Kita ada stok awal 10620. Lepas tu kita beli lagi. Nilai belian kita 17,545. So kita ada 28,165 untuk dijual. Okey. Okey, lepas dapat kos barang untuk dijual, kita kena tolak dengan stok akhir. Inventory akhir lah dia guna perkataan inventory kan. So kita tiru dia lah inventory. Inventory akhir. Berapa inventory akhir dia? Berapa inventory akhir dia? Dia tak ada soalan lah. Inventory akhir. Tengok dekat maklumat tambahan ada tak? Ada kat sini. Ni inventory akhir. Okay, inventory 30 September. So ini adalah tempoh akhir perekonomian kita. Ada inventory. So ini inventory akhir lah. 11,220. Okay. Okay, kita ada 28,165 barang yang kita nak jual. Kita boleh jual. Okay. Stok barang kita 28,165. Okay, pada akhir tempoh, barang tersisa. Barang yang tinggal adalah 11,220. Kalau kita tolak dua ni, kita akan dapat barang yang kita berjaya jual dalam nilai kos. Kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey. Kos jualan 16,945. Kenapa cikgu letak dekat laju ketiga? Sebab kita nak tolak dengan jualan. So kita letak laju yang sama dengan jualan. Okey, jualan tolak kos jualan iaitu 16,945, kita akan dapat 7,2,545 iaitu untung kasar. Okey, jualan tolak kos jualan dapat untung kasar. Okey. Okey. Untung kasar kita akan tambah dengan hasil. Okey. Kita akan tambah dengan hasil. So kita kena carilah yang mana satu hasil. Okey, modal, inventory, mesin. Okey, mana hasil? Belanjaan, belanja. Faedah dibayar, belanja. Faedah diterima, hasil. Okey. Inventory akhir, PKK. Belanja penyelenggaraan kenderaan, belanja. Hasil belum terima dalam PKK. Belian kita dah buat. Okey, pulangan belian dah. Sewa. Okey, sewa ni belanja tadi kan. Okey, sewa, belanja. Belanja pembaikan, belanja. Jualan dah buat. ABB kita masuk dalam PKK. Akaun belum terima pun kita masuk dalam PKK. Upah, belanja. Okey. Faedah simpanan tetap belum terima, PKK, kita akan masukkan dalam PKK. Sebab dia kategori apa? Aset. Hasil belum terima, kategori aset. Okey. Ambilan kita masuk dalam PKK, dalam equity pemilik. Modal tambahan pun PKK, equity pemilik. Susut nilai mesin, belanja. Rugi atas pelupusan mesin pun belanja. Susut nilai kenderaan, belanja. Hutang lapuk terpulih, hasil. Okey. So, ada berapa hasil kat sini? 2 lah. Okey. Overdraft bank, PKK. Okey, overdraft bank, PKK. Simpanan tetap bank, PKK, aset. Pinjaman bank, PKK, liability. Okey, so untung kasar tambah dengan hasil. Okey, hasil kita tadi adalah faedah diterima. Okey, faedah diterima 540 tambah 180, 720. Okey, apa lagi hasil kita? Hutang lapuk terpulih.
Okey, urutan lapuk terpulih kita 2380. So, kita tambahlah. Hitung kasar tambah segala hasil. 72545, 72545 tambah 720 tambah 2380. So, kita akan dapat 75645. Lepas tu, kita tolak dengan belanja. Okey, item belanja ni ada banyak kan. So, kita letak laju kedua lah untuk menyenangkan kita. Okey, kita letak laju kedua. Okey, kita tengok dari atas. Okey, tengok dari atas, belanja. Ni, modal PKK. Inventory awal. Inventory awal dah buat dah. Okey, inventory awal dah. Mesin PKK. Susut nilai terkumpul PKK. Kenderaan PKK. Susut nilai terkumpul kenderaan PKK. Penyata kedudukan keuangan. Okey. So tengok belanja. Yang mana belanja? Belanja am. Okey, belanja am. Okey. Belanja am 7805. Okey, mana lagi? Faedah dibayar. Faedah dibayar 1080. Belanja penyelenggaraan kenderaan. Okey, tolong tulis habis, jangan tiru saya. Okey, 3955. Apa lagi? Sewa. Okey, sewa 1950 tambah 2380. 50 tambah 2380. 4330. Okey. Belanja pembaikan. 870. Apa lagi? Upah. Okey, upah 9290. Okey, ada lagi tak? Tusuk nilai mesin. Jangan lupa kat bawah tu. Tusuk nilai mesin 5778. Rugi atas pelupusan aset mesin lah. Pelupusan mesin kita 2800. Okey. Tengok ni panjang. Okey. Ada lagi tak? Susut nilai kenderaan. Okey, so nilai kenderaan 3200. Jadi, carilah total dia. 7805 1080 3955 4330 870 9290 5778 2800 3200. Okey. Okay, total belanja 39108. So, hasil tolak belanja sama dengan 75645 tolak 39108. So, kita akan dapat 36537. Untung bersih. Macam mana dapat untung bersih? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, kita sambung dengan aset bukan semasa pula. Kita sambung dengan penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan ni kita mula dengan aset bukan semasa. Okey, mana satu aset bukan semasa kita? Aset bukan semasa merupakan aset yang mana tempoh hayat, hayat penggunaan dia ni lebih dari setahun. Okey, modal awal. Modal awal adalah equity pemilik. Okey, inventory awal kita dah masukkan dalam ampun. Kos
mesin dengan nilai kos. Aset bukan semasa. Susut nilai terkumpul mesin kontra kepada ABS tu. Okey, kenderaan ABS, aset bukan semasa. Susut nilai terkumpul kenderaan kontra kepada ABS kenderaan. Okey, overdraft bank adalah liability semasa, iaitu hutang jangka pendek yang kita kena bayar dalam tempoh setahun. Okey, simpanan tetap bank adalah aset. Okey, aset semasa. Aset semasa. Pinjaman bank adalah liability. Macam mana kita nak tahu liability semasa atau bukan semasa? Okey, nanti saya terangkan lepas ni. Tapi dia liability lah. Belanja. Kita masukkan dalam apur, kita dah buat dah. Faedah dibayar adalah belanja, dah masukkan. Hasil diterima, dah buat dalam apur. Inventory akhir aset semasa. Okey, belanja penyelenggaraan kenderaan dah. Hasil belum terima. Hasil yang sepatutnya kita terima tapi kita belum terima. So ini adalah aset semasa. Belian dah buat, pulangan belian dah buat dalam apur. Sewa dah, belanja pembaikan dah. Okey, jualan dah. ABB adalah liability semasa. Kita kena bayar dalam tempoh setahun. Hutang kita dengan ABB kena bayar dalam tempoh setahun. ABT adalah aset semasa. Orang ABT tu yang kena bayar dekat kita. Okey. Upah dah buat. Faedah simpanan tetap belum terima. Okey, kita belum terima. Kita dah sepatutnya terima faedah tersebut tapi kita belum terima. So aset semasa lah. Okey, ambilan adalah equity. Modal tambahan pun equity. Ambilan adalah kontra kepada modal. Di bawah equity lah. Okey, susut nilai mesin dah masukkan. Rugi dah dalam apur. Dah. Okey. So aset bukan semasa kita ada dua lah tadi. Satu mesin. Okey, berapa nilai kos mesin? 39,390 tolak 14,000. So kira lah 39,390 tolak 14,000. Dua berapa ni? 25,390. Okey, susut nilai terkumpul dia 13,190 tambah 5,778 tolak 4,200. So kita akan dapat 14,768. Jadi nilai buku dia kos tolak SNT, akan dapat nilai buku dia lah. Nilai buku dia 10,622. Okey, so jumlah dia 10,622. Okey, apa lagi ABS kita? Kenderaan. Nilai kos dia adalah 21,320. Okey, SNT dia 8,520 tambah 3,200. So 11,720. Kita akan dapat 9,600. Jumlah dia 9,600 lah. Okey, kita hanya ada dua je aset bukan semasa dalam soalan ni. Okey, so kita totalkan dia lah. Sebab dah dua kan, tak ada dah yang lain. Jadi 10,622 tambah 9,600, kita dapat 20,222. Okey, aset semasa pula. Aset semasa. Okey, carilah yang mana satu aset semasa ni. Simpanan tetap bank. Okey, berapa simpanan tetap bank kita? 12,000. Okey, 12,000. Apa lagi? Inventory akhir 11,220. Apa lagi? Hasil belum terima. Jangan buat singkatan macam saya Saya tak apa. Okey, 390. Apa lagi aset semasa? Akaun belum terima.
Okey, akaun belum terima, ABT. Okey, akaun belum terima kita, sepatutnya ABT ni kita kena tolak dengan peruntukan hutang ragu. Okey, tapi dalam soalan ni tak ada. Okey, soalan ni tak ada peruntukan hutang ragu. So, tak payah tolak lah. Jadi, kita ambil je jumlah ABT kita 9430. Okey, lepas tu faedah simpanan tetap belum terima 180. Okey, apa lagi? Tak ada dah lah. Okay, so kita totalkan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, totalkan dia, kira lah 11,220 tambah 12,000 tambah 390 tambah 9430 tambah 180. Kita akan dapat 33,220. Okey, kita sebenarnya nak cari modal kerja. Okey, macam mana nak dapatkan modal kerja? Aset semasa tolak dengan liability semasa. Okey, aset semasa. Okey, sekejap. Okey, aset semasa ni 33,220, kita nak tolak dengan liability semasa untuk cari modal kerja. Okey, so liability semasa kita yang mana satu? Overdraft bank. Okey, overdraft bank kita berapa? 4325. Okey. Tadi kan, okey, kita tinggal yang ni, pinjaman bank. Okey, bayaran balik sehingga Jun 2023. Okey, kita nak tahu sebenarnya pinjaman bank ni liability semasa ke bukan semasa. Cara dia, okey, tempoh matang dia. Okey, tempoh matang maksudnya tempoh kita kena bayar lah. Bayaran balik sehingga Jun 2023. Maksudnya tempoh matang dia Jun 2023. Kita paling lewat kena bayar Jun 2023. Okey, so kita kena buat macam ni nak tahu sama ada liability semasa atau bukan semasa. Okey, bila ada tempoh matang, kita kena tentukan sama ada liability semasa atau bukan semasa. Cara nak tentukan, kita tengok tempoh perakaunan akhir kita 30 September 2022. Okey, lepas tu kita tengok apa satu lagi, kita tengok tempoh matang dia. Okey, tempoh matang dia Jun bulan 6 23. Cuba awak tengok, okey, cuba awak kira berapa beza dari 30 bulan 9 2022 sampai bulan 6 23. Kalau tak sampai setahun, itu adalah liability semasa. Tapi kalau lebih setahun, kalau tempoh matang dia lebih setahun dari tempoh akhir perakaunan semasa, itu liability bukan semasa. So kita kira 30 bulan 9. Kita tak kira dah bulan 9 sebab dia akhir bulan 9. Kita kira bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 9 bulan. 9 bulan tak lebih dari 12 bulan. So pinjaman bank ni adalah liability semasa sebab tak lebih dari 12 bulan. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 bulan. So pinjaman bank adalah liability semasa. Okey. Ini cara apabila kita bila soalan nyatakan tempoh matang. Bila soalan nyatakan tempoh matang, kita kena pasti, kena pilih sama ada liability semasa atau bukan semasa. Cara nak kena pasti dia macam tadilah. Kalau tempoh matang dia dengan tempoh perakaunan akhir kita, beza dia lebih dari setahun, liability bukan semasa.
Kalau beza dia kurang dari setahun, liability semasa. Okey, so pinjaman bil ni adalah liability semasa, RM6,000. Okey, maksudnya macam ni lah. Tempoh semasa kita tamat 30 bulan 9. Kita kena bayar sampai bulan 6 2023. Okey. So daripada tamat ke tempoh matang tu hanya 9 bulan je. Liability kita 9 bulan je. Kurang dari setahun. So itu liability jangka pendek. Okey. Liability semasa. Okey. Kita kena bayar secepat yang mungkin. Okey. Kurang dari setahun lah liability semasa ni. Pinjaman yang kita kena bayar, hutang yang kita kena bayar kurang dari setahun. Okey. Apa lagi liability semasa? Akaun belum bayar. Okey, ABB. ABB kita adalah 86201325. 8620 tolak 1325. So 7295 lah. 7295. Okey, apa lagi liability semasa? Okey. Kita ada dah. Okey, ada 3 je. Okey, ada 3. 1, 2, 3. Okey, total dia 4325 tambah 6000 tambah 7295. Total liability semasa kita 17620. Okey, kenapa saya letak laju kedua? Sebab saya nak tolak dengan aset semasa. So saya letak laju yang sama dengan aset semasa. Aset semasa tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Okey. Modal kerja. Jadi berapa modal kerja kita? Kita tolaklah. 33220 tolak dengan 17620. Jadi modal kerja kita 15600. Untuk dapat persamaan yang pertama, PKK, modal kerja tambah dengan aset bukan semasa. 20222 tambah dengan modal kerja 15600, kita akan dapat persamaan yang pertama. So, persamaan pertama kita 35822. Okey. Macam mana nak cari persamaan kedua? Persamaan kedua. Okey. Kita buat dulu panjang sikit ni. Okey, persamaan kedua kita equity pemilik tambah dengan liability bukan semasa. Okey. Liability equity pemilik. Okey. Equity pemilik. Modal awal. Okey, modal awal kita berapa? Modal awal. Okey. 5775. 5775. Okey, tambah untung bersih. Untung bersih kita berapa tadi? 36537. 36537. Okey, tambah dulu. Okey, 5775. 5775 tambah 36537. 42312. Okey, lepas tu modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Berapa ambilan kita? Okey, ada kat bawah ni. 815 tambah 7000. 815 tambah 7000. 7815. Okey. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan, kita akan dapat modal akhir. Okey. Ada satu lagi kita tertinggal. Apa yang kita tertinggal? Kita tertinggal
modal tambahan. Okey, kita tertinggal modal tambahan. Okey, tak apa, kita tambah kat bawah. Okey, so 7815. Okey, sepatutnya yang ni kan modal akhir ni, tapi kita masih ada modal tambahan, so kita tambah dengan modal tambahan. Okey, modal tambahan kita adalah 1325. Okey, so tambahlah 1325. So modal akhir kita 35822. Modal akhir. Okey, sepatutnya modal akhir dalam equity pemilik modal akhir dalam equity pemilik ni kita akan tambah dengan liability bukan semasa untuk cari persamaan kedua. Tetapi dalam soalan ni tiada item liability bukan semasa. So setakat modal akhir je lah kita buat. Okey, sebab apa? Liability bukan semasa tak ada dalam soalan ni. Cuba awak tengok. Persamaan pertama 35822. Persamaan kedua pun 35822. So mesti sama. LBS dia, liability bukan semasa dia kosong. Okey?